yang besar kepada para pelajar, khususnya yang melanjutkan pelajaran di alam universiti. Boleh Doktor ceritakan sedikit sebanyak mengenai isu pembelajaran semasa online class, iaitu kelas secara dalam talian di antara student. Mungkin Dr. Faiz boleh memberi sedikit perkongsian mengenai isu ini. Silakan Doktor. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator, Saudara Nasrullah. Kalau kita discuss, kita kupas sedikitlah berkenaan dengan pembelajaran online ni, memang banyak benda yang kita nak lihat. Yang first of all, bila dari sudut pensyarah ni, bila kita cerita pasal pembelajaran secara online ni, pensyarah masih tertakluk kepada learning outcome yang diberikan kepada pensyarah untuk sampaikan kepada pelajar. Jadi ini memang cabaran yang agak sukarlah, sebab macam saudari Abila pun bagi tahu, antara challenging yang untuk pelajar ialah macam mana kita nak buat aktiviti hands on, aktiviti praktikal kan, aktiviti makmal dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang pensyarah perlu fikir dan perlu macam mana nak kita ubahkan supaya apa yang diamanahkan kepada pensyarah untuk sampaikan. Contohnya kita nak ajar subjek operating system contohnya kan. Dalam subjek operating system tu kita kena ajar dia orang software, kena ajar dia orang some coursework and so on and so forth. Jadi macam mana kita nak ubahkan course tu jadi secara online. Jadi apa yang saya boleh kongsikan ialah semasa berlakunya pandemik COVID-19 ni, setiap pensyarah itu diberikan kebebasan untuk menggunakan apa saja online platform. Tapi di UTHM secara generalnya kita ada dua platform. Satu adalah platform yang disediakan oleh UTHM sendiri yang kita panggil sebagai Otter, dan yang kedua ialah platform Google Classroom. Yang ini daripada Google lah. Dua ini ialah kita panggil dia sebagai LMS platform, Learning Management System. Jadi apa sahaja pembelajaran secara online biasanya akan berada di dalam Otter ataupun Google Classroom lah kan. Jadi sebenarnya bila kita kupas pasal cabaran tadi, pasal ada yang internet laju, ada yang internet slow kan. Lihat kan, even saudari Dia daripada Mercu Buana pun ada ada sebut tentang perbezaan ataupun ketidakadilan lah dari segi pencapaian internet bagi setiap pelajar. Jadi untuk itu pensyarah biasanya dia akan lihat macam ni. Dalam kelas tu biasanya kita akan lihat di dalam satu kelas ataupun di dalam satu batch tu, kita pensyarah sepatutnya akan melakukan satu survey. Okey, survey tu apa ada dalam survey tu? Survey tu kita nak tengok tahap kebersediaan pelajar untuk mendapatkan online learning. Antara soalan yang kita tanya ialah apakah internet connection yang ada pada setiap pelajar kita. Itu kita tanya. Sama ada pakai landline ke, sama ada laju ataupun perlahan. Kita akan nilai perkara tersebut, dan berdasarkan maklumat tu, contohnya ada 50% daripada pelajar internet laju, and then ada 70% laju, and then ada 30% yang sederhana ataupun perlahan. Jadi pensyarah sepatutnya kita ada pensyarah akan menjalankan kursus tu dengan kaedah, kita tak bolehlah menggunakan kaedah yang secara video conference, betul tak? Kalau kita buat video conference, apa yang berlaku kepada pelajar-pelajar yang internetnya tak berapa laju? Contohnya pada sesi pada hari ini alhamdulillah kita ada 96 peserta pada hari ini. Semuanya alhamdulillah mempunyai pencapaian internet yang cukup laju untuk mengadakan sesi face to face melalui Google Meet. Tapi macam mana kalau antara kita yang nak join sesi ni tapi internet dia tak laju? Jadi pensyarah sebenarnya ada pilihan untuk menyampaikan kursus tu melalui video recording contohnya. Dia ada dua. Satu ialah secara sinkronus macam hari ini. Yang kedua adalah kaedah pembelajaran asynchronous ataupun secara tidak sinkronus lah. Secara kaedah tidak sinkronus ni sebenarnya ada mungkin kata tak berapa best lah tak jumpa pensyarah secara live kan. Tapi sebenarnya pembelajaran secara asynchronous kita boleh buat secara video recording.
Apa yang kita buat hari ini kita rekodkan, betul tak? Dan kemudian kita boleh publishkan ke YouTube ataupun kita boleh buat dia sebagai Premiere. Mungkin ada yang tahu tak pasal Facebook Premiere ataupun YouTube Premiere? Kalau Facebook Premiere and YouTube Premiere ni dia macam live tapi kita menggunakan video recording. Jadi ya, pelajar-pelajar yang mungkin tak sempat untuk join pada hari ini, kita boleh premierkan dia pada masa akan datang melalui Facebook ataupun YouTube. Jadi dia orang boleh kumpul sama-sama, tengok sama-sama macam TV. Jadi ada beberapa kaedah lah, beberapa tahap. Kalau contohnya pelajar kita ramai internet laju, fine. Kita guna Google Meet semua, settle. Mungkin ada sebahagian daripada pelajar kita laju, ada sebahagian yang tak laju, kita kena mixkan di antara Google Meet dan juga asynchronous method, kita guna video and so on so forth. Kalau ada lagi yang slow, nak load YouTube pun tak lepas. Kan YouTube pun tak lepas nak guna, macam mana? Kita kena gunakan kaedah-kaedah yang lain, contohnya menggunakan platform WhatsApp yang menggunakan teks lah, kita tak guna gambar ataupun suara kan, kita guna kaedah lain. Kalau di pendalaman macam mana? Contoh kes Viviona yang saya share tadi kan. Sebenarnya di pendalaman, pensyarah-pensyarah di UTSM, FTK juga ada melakukan pembelajaran secara post. Kita tak ada juga internet, kita guna secara post. Kita hantarkan dia punya material, kita hantarkan material khusus kan. Kalau ada test mungkin kita boleh hantarkan secara post. Sebenarnya tak ada masalah untuk kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Cuma kaedah pelaksanaan itu seharusnya fleksibel dan juga pensyarah dan juga pelajar. Pensyarah harus kreatif dan juga fleksibel dari segi penyampaian. Pelajar juga seharusnya fleksibel dari segi penerimaan. Dia kena mental dia kena terbuka, kena ada self motivation. Kan ada banyak benda perkara-perkara baru yang kita harus belajar apabila berlakunya COVID-19 ni. Seperti mana yang saya kata, COVID-19 ni sebenarnya dia membuka minda kita kepada perkara-perkara yang lebih mencabar dan baru. Sebenarnya baik untuk kita. Okey, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Nasrullah.